Saleh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, terima kasih banyak Ustaz sudi bersama kami untuk kita kongsikan berkenaan dengan program yang bakal berlangsung Pengembara Muslim seterusnya episod ke Bumi Madinah dan juga Mekah. Masya-Allah, pasti ramai akan nanti untuk bersama sebenarnya, bukan sekadar bersama dengan penyampai Radio IKIM, tapi ini juga untuk bersama pergi menziarah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah dan sebagainya. Alhamdulillah. Dan Ustaz Abdul Razak merupakan CEO ya, CEO syarikat UAR Travel and Tours. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz dari Melaka datang ke Kuala Lumpur untuk bersama kita pada malam ini. Ustaz, awal sikitlah kan bila cakap tentang umrah, ibadah umrah ni rata-rata kita saya rasa ramai juga dah faham, dah tahu tentang umrah, tapi apa yang seronoknya ibadah umrah tu, kalau kita kata nak mengembara ataupun nak menjelajah ke muka bumi ni, apa lebihnya kita menziarah di Madinah dan juga Mekah ini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama sekali, terima kasihlah kepada Radio IKIM kerana menjemput Ustaz ya, untuk bersama-sama pada malam ini. Alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di atas limpahan rahmat nikmat Allah kepada kita. Jadi Ustaz ni ya, Ustaz Abdul Razak bin Muhammad Saleh mewakili syarikat Ustaz sendiri, iaitu UAR Travel and Tours. Okey. Alhamdulillah ya, perjalanan ke Tanah Suci ini adalah satu perjalanan yang cukup indah sebenarnya, satu perjalanan yang dirindui oleh setiap insan yang beriman, dan juga adalah satu perjalanan yang akan mengubat kasih sayang kita ataupun mengubat kerinduan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah satu perjalanan yang dituntut sebenarnya, satu perjalanan yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya, sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tashaddaru rihal illa ila salasata masajid, Masjidul Haram wa Masjidul Hadza wa Masjidul Aqsa. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, janganlah kamu bersusah payah untuk bermusafir melainkan hanya kepada 3 tempat ini, iaitu yang pertama Masjidul Haram di Mekah Al-Mukarramah, dan Nabi tunjukkan Masjidul Hadza, iaitu masjid ini Madinah Al-Munawwarah, dan Masjidul Aqsa di Baitul Maqdis. Sesungguhnya sidang pendengar rahimani wa rahimakumullah, kita disuruh oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kita perlu kekorbankan masa kita, tenaga kita ya, dan bersusah payah, bermaksud mengumpul duit ya, untuk melalui perjalanan yang cukup indah ini, yang mana perjalanan ini insya Allah akan mengubah diri kita, akan mentransformkan diri kita untuk menjadi insan yang lebih baik, insan yang lebih beriman, dan insan yang lebih bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ini juga ya kelebihan yang mana baginda Rasulullah menyebut, mereka yang datang ke kota Mekah ini datang dengan hatinya, datang dengan kesungguhan untuk kembali kepada Allah, untuk bertaubat dan bersungguh-sungguh dalam ibadatnya, maka dia disebut sebagai apa? Mauludun jadidah, iaitu kelahiran baru. Pada hari yang mana jemaah-jemaah keluar daripada kota Mekah nanti untuk balik ke tanah air masing-masing, baginda Rasulullah menyebut dalam satu hadis yang sahih, raja'a min zunubihi kayam waladat ummuh, telah keluar dosa-dosa daripada tubuh badannya sebagaimana keluar bayi daripada perut ibunya. Dia ini seumpama anak yang baru dilahirkan, dibersihkan dosa-dosanya dan buku amalannya yang disebut sebagai sahifatu bayda'u naqiyah, dibersihkan, disucikan oleh Allah, diputihkan ya, dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sidang pendengar rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya perjalanan ke kota Madinah dan kota Mekah juga adalah perjalanan yang akan menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, kerana baginda Rasulullah pernah menyebut dalam satu hadis yang sahih, innal iman la ya'zur ila al-Madinah kama ta'zuru hayyah ila hijriha. Sesungguhnya iman itu akan kembali kepada Madinah sebagaimana kembali ular ke sarangnya. Kenapa baginda Rasulullah menyebut hadis ini? Kerana hadis ini menunjukkan mereka yang mana kekurangan imannya, lemah imannya, namun bila dia berada di kota Madinah dengan keadaan suasana di Madinah, semua manusia berlumba untuk menjaga waktu, menjaga solatnya, maka dengan bai'ah ini, keadaan ini akan menambahkan keimanan kita. Orang yang tak beriman pun akan jadi beriman ketika berada di Madinah, Masya Allah. Dan ya, sebagaimana Rasulullah juga menyebut, sesungguhnya iman itu al-iman yazid bil ta'at, ya, iman itu akan bertambah dengan ketaatan, wa yanqus bil ma'siyat, dan akan berkurang apabila kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu
wa taala. Insya-Allah perjalanan ini memang adalah satu perjalanan yang cukup indah, dan malah satu lagi Ustaz nak tambahkan, bila kita ke bumi Madinah yang mana kita akan menziarahi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pastinya kita merindui baginda Rasulullah. Dan bayangkan ketika itu kita memberi salam kepada Rasulullah terbaring di hadapan kita, dan kita memberi salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Masya Allah, kita pasti akan rasa cukup terharu, dan kita pasti akan rasa cukup merindui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah juga kena feel lah, ya, apabila berada di hadapan makam baginda Rasulullah, perlu feel, perlu bayangkan Rasulullah berada di hadapan kita bagi salam dengan kerinduan kita, dengan kasih sayang kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah itu sedikit mukadimah daripada Ustaz, ya. Semoga yang mana belum pernah pergi itu hatinya akan tertarik-tarik untuk berkunjung ke bumi Haramain, insya-Allah. InsyaAllah, Masya Allah. Itu betul lah Ustaz kan. Bila kata tentang bumi Mekah dan Madinah ni, satu benda yang ajaibnya, orang tak pernah pergi pun, ironinya dia akan rasa rindu. Ustaz kan, walaupun tak pernah pergi, dia akan rasa rindu kepada kedua bumi ini, bumi Madinah dan juga Mekah. Cuma itulah Ustaz, kadang-kadang bila kata-kata nak pergi menunaikan umrah ni, perlu kepada persediaan. Persediaan yang macam mana sebenarnya yang perlu ada untuk seorang itu sebelum, semasa dan mungkin selepas. Kadang selepas pun kita bila dah balik pun lain pula jadinya. Macam mana Ustaz? Alhamdulillah, soalan yang cukup baik. Okey, memang benar, ya. Perjalanan ini adalah perjalanan yang mana disebut istita'ah, mesti ada kemampuan. Kemampuannya daripada beberapa sudut. Yang utama sekali, yang pertama sekali adalah persediaan daripada sudut jasmani, yang mana kita mesti adalah seorang yang sihat walafiat, ya, perlukan kesihatan. Jadi kalau tak sihat pun problem juga bila ke tanah suci. Jadi jemaah memang dinasihatkan sebelum melakukan perjalanan ini, pagi-pagi dah kena jogging lah, ya, kena banyakkan berjalan, kerana di tanah suci nanti kita banyak bergerak dengan anggota badan kita. Kita kalau di Malaysia nak ke kedai kopi pun naik motor, kan. Kalau di sana tak, kita memang berjalan kaki. Itu daripada sudut jasmani kita. Adapun daripada sudut rohani, persediaan kita adalah yang pertama, yang paling pertama sekali yang mesti ada kepada setiap jemaah adalah ilmu pengetahuan tentang ibadat umrah itu. Kerana Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, hal yastawi allazina ya'lamun wallazina la ya'lamun. Adakah sama seorang hamba yang mengetahui dengan seorang hamba yang tidak mengetahui? Pasti tidak sama. Seorang hamba yang beribadat dengan ilmu pengetahuannya, pasti ibadat itu dipandang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala berbanding orang yang beribadat kerana hanya ikut-ikutan tanpa ilmu pengetahuan. Ya, ilmu amat penting. Oleh itu setiap jemaah yang nak ke tanah suci perlunya persediaan daripada ilmunya. Perlu hadirlah di kursus-kursus yang disediakan oleh agensi-agensi umrah, insya-Allah. Dan juga ketika di tanah suci, persediaannya adalah yang mana kita perlu sentiasa menyedarkan diri kita, install sifat-sifat yang baik. Kerana kita perlu ingat, Allah Subhanahu Wa Taala apabila memuliakan hamba-Nya, seorang hamba ni dia tidaklah baik sangat pun. Ya, di tanah air ini dia bukan seorang yang baik sangat pun. Tetapi kerana dia mendapat kemuliaan daripada Allah, Allah muliakan dia, Allah nak bagi kebaikan kepada dia. Di tanah suci, Masya Allah, dia jadi orang yang baik, orang yang ramah dengan budi pekertinya, senyumannya. Memang ada Ustaz macam tu? Memang ada, ya? Memang ada. Allah muliakan dia. Allah mulia. Sedangkan dia di tanah air adalah orang yang bengis. Ya, namun kerana dapat kemuliaan daripada Allah, di tanah suci berubah sifatnya, akhlaknya, seorang yang penyabar, ya, seorang yang tenang, sentiasa bersyukur dan redha. Sifat-sifat ni perlu ada ketika jemaah di tanah suci. Di tanah suci. Dan sifat sabar itu memang antara persediaan yang paling utama. Kerana apa? Ingatlah, bumi Madinah, bumi Mekah adalah bumi ujian. Ya, bumi ujian. Kenapa Allah bagi ujian? Kerana Allah nak mengangkat darajat kita. Para nabi, para anbiya, para rasul adalah orang yang paling hebat ujiannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah nak angkatkan darajat mereka. Dan bila kita berada di tanah suci, Allah akan bagi ujian kepada kita. Oleh itu banyakkan sabar. Ya, banyakkan sabar. Malah, ya, dalam hadis yang sahih baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut apa? Man sabara ala liwa'iha aw shiddatiha kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Sesiapa yang bersabar, Nabi sebut ni, sesiapa yang bersabar dengan kesusahan, kepayahan hidup di bumi Madinah terutamanya, maka aku akan memberi pertolonganku, akan kuberikan syafaatku kepadanya. Kita pastinya nakkan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, ketika di Madinah, di Mekah, apa sahaja ujian yang Allah berikan kepada kita, maka
kita perlu bersabar, insya-Allah. Ya, kata Rasulullah, kamu hidup di Madinah walaupun dengan cuaca yang panas terik, dengan wabaknya, dengan keadaannya yang tidaklah seindah ataupun seperti di tempat-tempat lain yang sejuk atau nyaman. Namun Nabi kata lebih baik kamu duduk di Madinah Al-Munawwarah. Jadi insya-Allah itu antara sifat ataupun persediaan kita perlu bersabar, dan semestinya pula persediaan ketika balik pula berubahlah. Ya, berubahlah menjadi insan yang lebih baik, insan yang lebih bertakwa, dengan perubahan akhlak kita terutamanya muamalat kita. Kalau dulu mungkin kita ni yang jenis kalau bercakap memang pakai lepas saja, tak ada insurans, tak berlapis. Tapi jadikan perjalanan ini balik daripada tanah suci kita berubah. Itu adalah sebagai salah satu tanda umratan mabrurah, umrah kita yang mabrur, insya-Allah. Berubahnya ke arah kebaikan. Bukan semestinya berubah terus jadi ustaz, bukan terus berubah menjadi orang yang soleh yang duduk kat masjid 24 jam, bukan. Tapi cukup ada perubahan yang baik sebelum daripada kita terbang tu. Itu penanda bahawa umrah kita itu adalah umrah yang mabrur, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah terima semua rakan-rakan pendengar yang mungkin akan turut serta dalam penggambaran Muslim ziarah ke Mekah dan Madinah pada kali ini. Mana tahu anda terpilih, jadi jomlah sama-sama kita belajar sesuatu sebelum kita pergi, persiapkan diri. Mudah-mudahan kita balik nanti baru mabrur, insya-Allah. Dan itulah kata selalu Dr. Kapten Haji Muhaidi, dia kata sabar dan syukur. Sabar dan syukur itu tagline lah kan. Jadi mudah-mudahan kita betul-betul dapat merealisasikan tagline tersebut. Dan kita akan berhenti rehat seketika. Sambil-sambil itu anda rakan pendengar nak tahu lebih lanjut lagi berkenaan dengan UAR nak turut serta dalam pengembaraan Muslim kali ini, yang mana adalah kerjasama antara Radio IKIM dan juga UAR Travel and Tours. Anda boleh pergi ke FB mereka di UAR Travels and Tours untuk tahu lebih lanjut lagi. Mereka ada banyak perkongsian di sana, alhamdulillah. Ataupun anda boleh hubungi di 012-2255-775 012-2255-775. Kita berhenti rehat seketika untuk anda jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan bersama kami, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Miles away, oceans apart, never in my sight, but always in my heart. The love is always there, it will never die, only growing stronger. A tear rolls down my eye. I'm thinking of the time when the day will come, standing there before you, accept this heart of mine, standing in Iran, making my tawaf, drinking blessings from your well. The challenge of Safa and Marwa rekindles my mind. Oh, Allah, I am waiting for the call. Pray for the day when I can be near the Kaaba walls. Oh, Allah, I am waiting for the call. Pray for the day when
motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Akulah yang berenang di laut aksara dengan penuh harap untuk bertemu engkau. Seperti daun luru diterpaan angin, jatuh dan menimpa bayanganku sendiri. Berkelana menyendiri dan mencari tempat sunyi agar ku temui diri dalam sufi. Diri tanpa kekasih, puisi tanpa kata, kalimat tanpa jeda, patah ranting jiwa. Diri tanpa kekasih, lagu tanpa nada, syair tak berirama, sumbang nyanyi sukma. Setiap mimpi indah tiada artinya, hanya sia-sia tak berbekas sirna. Aku pun terkadang lupa aku ada untuk apa, ku tercipta pula untuk siapa. Diri tanpa kekasih, puisi tanpa kata, kalimat tanpa jeda, patah ranting jiwa. Diri tanpa kekasih, lagu tanpa nada, syair tak berirama, sumbang nyanyi sukma. Kekasih, kau melengkapi tiap kekurangan ini. Diri tanpa kekasih, puisi tanpa kata, kalimat tanpa jeda, patah ranting jiwa. Diri tanpa kekasih, lagu tanpa nada, syair tak berirama, sumbang nyanyi sukma. Kuantan 89.6 FM. Ekspresi di KIM, Inspirasi Inforia Islami, pengembara Muslim, kami bawakan kepada anda, nak bawa anda ziarah bukan calang-calang tempat antara yang sangat-sangat dituntut untuk kita mengembara di bumi tersebut, ke Mekah dan juga Madinah. Bersama untuk pengembara Muslim, ziarah Mekah dan Madinah bersama Radio IKIM dengan kerjasama UAR Travel and Tours. Kita bersama dengan pemilik UAR Travel and Tours. Dulu memang terkenal dengan Ustaz Abdul Razak saja kan, sekarang dia ada UAR Travel and Tours untuk berkongsi kita hari ni. Ustaz, kalau kita nak kongsi sikit lagi sebelum kita nak kenal dengan tentang UAR sendiri, macam mana sebenarnya bila kita nak melaksanakan umrah ini? Satu tadi persediaan, kemudian tadi saya lupa apa nak tanya. Saya lupa tak nak tanya apa.
Apa tadi Ustaz kita nak tanya tadi Ustaz? Pengalaman. Pengalaman. Yes. Pengalaman Ustaz sendirilah kan setelah beberapa tahun mengendalikan perjalanan umrah. Ada tak pengalaman-pengalaman yang Ustaz rasa ni perlu kita kongsikan pada rakan-rakan pendengar kita? Okey, Alhamdulillah, soalan yang baik. Sebelum Ustaz masukkan tentang pengalaman Ustaz sendiri menguruskan jemaah umrah ini, apa yang Ustaz nak kongsikan adalah perjalanan ke Tanah Suci ini, ke Bumi Haramain ini bukan perjalanan kepada mereka yang berkemampuan. Ya, bukan kepada mereka yang have, yang banyak duit. Bukan. Ya, ingatlah perjalanan ini adalah perjalanan jemputan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimampukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, perjalanan ini tuan-tuan, ya, kadang-kadang ada yang banyak duit, dia boleh pergi ke seluruh tempat, tetapi belum tentu dia dapat sampai di Bumi Haramain. Merata dah pergi, tapi Bumi tak Haramain tak sampai. sampai lagi. Kerana dia tidak mendapat jemputan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang Ustaz nak kongsikan tentang pengalaman, iaitu mungkin boleh menjadi inspirasi kepada sidang pendengar semua, yang mana bila kita nak melalui perjalanan ini, fokus utama kita bukan duit. Jangan kita fikir pasal duit. Kalau kita minta Allah duit untuk perjalanan ini, belum tentu Allah bagi kita duit. Tetapi mintalah satu hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, satu jemputan daripada Allah, dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mustahil. Berapa ramai Allah jemput tetamunya dengan percuma. Ya, hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada yang Allah bagi dia duit yang banyak, dapat dia pergi, alhamdulillah. Ya, dia manfaatkan rezekinya. Namun ada juga yang tak berduit. Tak ada duit, tetapi Tak dijemput dari oleh mana Allah. dia dapat duit kan, tiba-tiba dapat pergi. Ada, Masya Allah. Ustaz ada kisah-kisah dia yang berlaku dengan berkenaan dengan Ustaz sendiri, yang mana Ustaz pernah sharekan pada seorang. Ya, seorang ni boleh ambil masa yang lama sikit. Boleh. Okey, mungkin dalam 5 minit Ustaz bercerita. Ini adalah kisah benar yang mana Ustaz di taman Ustaz ada surau, dan Ustaz menjadi imam di surau itu. Dan biasanya Ustaz akan keluar datang ke Tanah Suci dalam tempoh 2 minggu apa semua. Tapi pada satu ketika ni Ustaz tidak datang ke Tanah Suci, tapi pergi ke India. Waktu tu ada jemputan untuk ke India selama tempoh dalam 9 hari. Bila Ustaz balik solat subuh, berjumpa dengan siap masjid ni, seorang yang tua sebenarnya, atuk. Ya, dia bertanya, Ustaz balik daripada Mekah ke? Ustaz pun beritahu dia, tidak atuk, Ustaz balik daripada India sebenarnya. Dan Ustaz dengan sendiri terus bertanya kepada dia, atuk nak pergi Mekah ke? Apa jawapan atuk tu? Ustaz, atuk pencen tak? Bukan pencen, atuk tak ada kerja. Ya, tak ada kerja. Macam mana nak ada duit pergi Mekah? Jadi Ustaz sharekan pada dia, lepas ini cuba atuk berdoa kepada Allah, bangun tahajud malam, solat hajat, minta kepada Allah, jangan minta duit, tapi minta hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu tu bulan 2. Ya, bulan 2. Jadi bermula daripada hari itu, atuk ni pun menukar doanya. Selama ni mungkin dia berdoa dengan cara lain, tapi kali ni dia khususkan dengan minta hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tak lama pun, pada tahun 2018 lebih kurang macam tu, Ustaz datang buat haji, balik daripada haji, ziarah seorang sahabat ni. Dan sahabat ni katanya apa? Dia kata, Ustaz, ada tak orang yang boleh Ustaz carikan, saya nak sponsor ni pergi melaksanakan umrah. Waktu orang ni, sahabat ni beritahu kepada Ustaz, meremang bulu roma Ustaz, disebabkan teringatkan atuk ni. Peristiwa bulan 2, sekarang dalam bulan 10 lebih kurang, balik haji dalam bulan 8, bulan 10 lebih kurang, maksudnya tempoh tu tak lama pun. Dalam Jadi tahun yang sama. Allah dah kabulkan. Terus teringatkan atuk tu, dan Ustaz beritahu sahabat ni, ada seseorang ni memang dia idam sangat, memang teringin sangat nak ke Kota Mekah. Jadi esoknya Ustaz balik, sempat solat subuh bersama dengan atuk ni di surau tu, dan terus bertanya dengan atuk tu, atuk masih doa tak yang mana Ustaz dah pernah sharekan pada atuk? Dia kata sampai sekarang dia tak pernah miss. Setiap kali bangun malam, dia akan doa, minta hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ustaz sendiri rasa sedih, rasa terharu, terus cakap dengan atuk, peluk atuk tu, atuk, Masya Allah, Allah dah jawab doa atuk. Allah dah jawab doa atuk. Jadi kesimpulannya nak beritahu, ya, perjalanan ke Kota Mekah ini adalah perjalanan yang dimampukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada jemaah-jemaah Ustaz juga boleh pergi setiap tahun pergi. Ada yang pergi awal bulan dan akhir tahun. Awal tahun dia pergi, akhir tahun dia pergi lagi. Kerjanya apa? Jual air di tepi jalan saja. Allah. Namun inilah yang disebut sebagai jemputan. Jemputan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ya pengalaman yang nak dikongsikan kepada jemaah yang belum pernah dan
dan ada keinginan nak ke tanah suci. Semoga Allah mudahkan insya-Allah. InsyaAllah dengan izin dan juga ingin kan. Ingin kita sangat-sangat izin Perlu. Allah Subhanahu Keinginan Wa Taala, perlu. masya-Allah, dan izin Allah Subhanahu Wa Taala jadikan insya-Allah. Kena bersangka baik rakan-rakan pendengar, jangan khawatir dengan rezeki, itu semua Allah yang punya. Itu kita bawakan Haji Razak. Masya-Allah. Tuan Haji, bercakap tentang UAR Travel and Tours, dah berapa lama dah sebenarnya mengendalikan ibadah umrah ini? UAR Travel and Tours. Okey. UAR Travel and Tours sebenarnya kalau nak dikatakan masih baby lagi syarikat ni. Ya, baru 2 tahun lebih kurang macam tu berdaftar dengan Motec, dan alhamdulillah adalah syarikat yang berlesen penuh, boleh menguruskan perjalanan jemaah-jemaah ke tanah suci. Alhamdulillah kita dah lebih daripada 20 perjalanan ya bawa jemaah setiap bulan. Namun orang yang menguruskannya Ustaz sendiri sebagai Ustaz Abdul Razak yang menguruskan perjalanan ini dah berkecimpung dalam dunia pengurusan umrah dan haji ini lebih daripada 30 tahun semenjak Ustaz di Universiti Islam Madinah Al-Munawwarah. Ya, pada tahun 1992 Ustaz merupakan pelajar Universiti Islam Madinah Al-Munawwarah bidang syariah, dan ketika itu memang dah menguruskan maksudnya dah bekerja dengan pihak travel agent, menguruskan dan menyantuni jemaah-jemaah sampai Ustaz graduate pada tahun 2001. Graduate saja dan terus menjadi mutawif, bawa jemaah daripada Malaysia ke tanah suci, dan alhamdulillah ya daripada pengalaman-pengalaman itu maka akhirnya Ustaz ada satu hadaf atau ada satu matlamat yang mana Ustaz nak buat satu syarikat travel yang hanya menguruskan perjalanan package premium saja untuk keselesaan jemaah, dan juga memberi bimbingan sepenuhnya kepada jemaah, yang mana alhamdulillah ya UAR bila kita dah ditubuhkan, perjalanan kita dah lebih 20 kali, alhamdulillah jemaah-jemaah kita tempatkan mereka di hotel 5 bintang di Madinah dan 5 bintang di Mekah. Nak beritahu dekatnya hotel ni, buka saja tingkap hotel tu kalau boleh lompat dah sampai pagar masjid. Nak beritahu dekatnya ya, dalam jarak yang terlalu dekat, dan selain daripada hotel yang dekat, keselesaannya kita juga memberi bimbingan yang mana ustaz sendiri alhamdulillah sekarang ini ustaz dan juga mutawif kita cukup berpengalaman, dan kita sendiri akan membimbing jemaah selama 4 kali umrah. Masya-Allah. Yang ini maknanya dalam masa 12 hari itu, dalam masa 12 hari ada 4 kali umrah ya. Masya-Allah. 4 kali umrah di bawah bimbingan. Sepenuhnya ya, untuk setiap umrah. Ya, bukan sekali. Ada yang sekali umrah dan 3 kali jemaah bos sendiri. Tapi tak. UAR Travel and Tours 4 kali umrah, 4 kali bimbingan, dan sebenarnya bila kita sebut 4 kali bimbingan, ingatan kita ataupun kita sangkakan bahawa jemaah mungkin nak sekali 2 kali saja bersama dengan ustaz. Selebihnya mereka mungkin nak buat sendiri. Namun tidak. Jemaah suka dibimbing. Malah bukan saja bimbingan umrah, hatta bimbingan ziarah wada, iaitu ziarah mengucap selamat tinggal kepada Nabi, kita bimbing, dan jemaah juga ikut bersama. Kalau kita bawa 45 orang nak ikut sama. Mereka tak nak terpisah daripada bimbingan ustaz tu. Kerana apa? Kata mereka, bila bersama dengan ustaz berdoa, kami ni nak berdoa tapi tak tahu nak doa apa. Jadi bila ustaz doa tu lah yang kita nak doa. Dia macam tu. Begitu juga dengan tawaf wada. Alhamdulillah, tawaf wada, tawaf mengucap selamat tinggal ataupun tawaf meninggalkan Baitullah juga dibimbing oleh ustaz ataupun mutawif kita. Bermaksud insya-Allah perjalanan bersama dengan UAR adalah perjalanan yang penuh dengan ibrah, dengan bimbingan, kerana kita nak jemaah pergi ke tanah suci balik berubah. Dia berubah menjadi insan yang lebih beriman, lebih bertakwa, dan lebih berkualiti dari sudut ibadatnya insya-Allah. InsyaAllah. Senang hati dengar Ustaz. Masya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz kerana sudi untuk bersama-sama dengan IKIM untuk bawakan sahabat-sahabat pendengar kita yang sudi bersama pengembara Muslim. Pada kali ini kita nak ziarah Mekah dan Madinah bersama Ustaz. Dan Ustaz memang dah berada di Madinah dah lama dah. Selok-belok segala lorong dah tahu dah Ustaz ya. Alhamdulillah. Lamalah pengalaman. Rezeki daripada Allah. Mungkin kerana banyak dosa, Allah jemput sang pendosa ni untuk diberikan kebaikan dan keampunan daripadanya. Masya-Allah. Kan, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Ustaz, hujung-hujung ni Ustaz, kalau Ustaz boleh kongsikan sikitlah pesan-pesan Ustaz untuk sahabat-sahabat pendengar. Kemudian kita nak kongsikan juga, nak wawarkan nombor-nombor talian yang boleh sahabat-sahabat pendengar kita hubungi, dan juga kat mana lagi mereka boleh kenal UAR. So far UAR Travel and Tours alhamdulillah kita
ofis kita hanya di Melaka. Namun alhamdulillah jemaah-jemaah kita datang daripada selatan Malaysia. Ya, Sabah Sarawak pun ada, Oh, ya? Kedah Kelantan pun ada. Mereka datang, mereka sanggup. Alhamdulillah mereka sanggup datang di Melaka untuk mendengar kursus yang kita buat di Melaka. Kursus di Melaka? Di Melaka. Ada yang datang daripada Kelantan naik bas malamnya, turun paginya datang, ada. Ada yang datang daripada Mujahadah. Kedah. Sebab apa? Sebab kita juga memberitahu pada jemaah bahawa perjalanan umrah ni bukan ketika kita di KLIA, bukan. Bermula daripada kita dah niat, kita daftar, Allah dah melihat kesungguhan kita. Mallazi yujahadu fina. Allah beritahu siapa yang bersungguh dalam agama, maka akan kuberikan dia kefahaman dalam agama. Kita berkorban, susah payah kita, semuanya akan dapat balik imbuhannya. Allah akan bagi balik. Jadi bila jemaah-jemaah tahu akan kesungguhan itu, akan dibalas balik oleh Allah dengan mungkin memberikan kefahaman dalam agama ini, maka mereka berusaha. Alhamdulillah. Ya, dari jauh datang ke Melaka. Dan untuk anda juga boleh hubungi talian di 012-2255-775. WhatsApp pun boleh, insyaAllah Ustaz Itu akan nombor layan. Ustaz sendiri, dan Ustaz juga akan terus Ustaz melayani. akan layan tau. Layan Masya Allah. telefon pun Ustaz di Tanah Suci, insya-Allah. Masya-Allah, tu namanya premium. Daripada awal lagi dah premium dah. Alhamdulillah, memang itu saja package yang kita sediakan, premium untuk keselesaan jemaah. Satu lagi Ustaz nak tambah, insya-Allah mungkin boleh. Perjalanan ke Tanah Suci ini mungkin bukan perjalanan setiap tahun. Mungkin ada jemaah sekali saja semua hidup dalam hidup diri ditakdirkan oleh Allah sekali saja. Maka yang sekali ini pastikan, biarlah yang sekali ini memberikan kepuasan maksimum pada diri kita, baik dari sudut perjalanannya, dari sudut bimbingannya, yang mana kita puas. Walaupun sekali umrah, tapi umrah kita itu cukup kualiti daripada semua sudut. Berbanding ada yang pergi umrah banyak kali. Macam contoh, alhamdulillah Ustaz pernah ada jemaah 8 kali pergi umrah, maka umrah yang kali ke-8 tu baru diberitahu, Ustaz, ini adalah umrah yang terbaik yang pernah saya lalui dari sudut penginapannya, bimbingannya. Sedangkan yang sebelum-sebelum ni umrahnya katanya apa? Katanya kadang-kadang saya datang, saya tak tahu nak buat apa, kerana tiada bimbingan. Ya, kerana tiada bimbingan. Oleh itu, ya, untuk sidang pendengar semua, ya, pilihlah perjalanan ini, perjalanan yang ada kualitinya, yang akan memberikan kebaikan balik kepada diri kita, insya-Allah. InsyaAllah. Itu yang kita harapkan. Kita nak pergi dengan hati, balik pun dengan hati yang lebih baik lagi, insyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada kali ini. Untuk anda, ringan-ringankanlah tangan anda. Cari UAR Travel and Tours FB mereka. Kita tagkan juga di FB IKIM FM saat ini yang sedang bersiaran secara langsung di FB dan juga YouTube. Mudah-mudahan apa juga yang Ustaz kongsikan hari ini memberikan kita semangat, niat, pasang niat, ingin kita itulah nanti mudah-mudahan Allah bawa kita bertemu bagi Nabi SAW di bumi Madinah, kemudian membawa kita, menjemput kita menjadi tetamunya di bumi Mekah. Amin. Terima kasih banyak Ustaz, sampai kita bertemu lagi dari masa, semoga terus maju jaya, insya-Allah. Assalamualaikum Terima kasih atas doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat mendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.
Terima kasih. Pengisian bermutu, inspirasi, euforia Islam, semuanya diikut. IKIM kembali berada di Pesta Buku Kedah di Village Mall Sungai Petani. Dengar apa kata mereka. Alhamdulillah, mereka main lagi tahun ni. Tahun lepas pi memang meriah. Itulah cik memang duk dengar hari-hari kat radio IKIM ni. Dengar je IKIM mai sini. Tu yang cik mai tu. Ha, dengar tu. Kunjungilah Reroi kami di Reroi nombor 33 berdekatan dengan pintu masuk utama. Bermula 24 hingga 30 September dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Masuk adalah percuma. Ikan siakap buah papaya, ayuh dimakan dengan berselera. Sekiranya wakaf menjadi budaya, umatkan hidup dengan sejahtera. Amanah Saham Nasional Berhad kini memperkenalkan konsep wakaf terbaru melalui konsep wakaf saham amanah. Menggabungkan dua konsep penting iaitu pelaburan dan wakaf. Ayuh, jangan melengah lagi. Jom berwakaf bersama ASNB untuk pengurusan yang lebih profesional dan telus. Pesanan dari saya, Badli Shah bin Alauddin. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu? Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Inspirasi, euforia Islam, semuanya diikut. Masalah pendengaran dalam kalangan kanak-kanak. Adakah anda yakin anak anda boleh mendengar dengan baik? Masalah pendengaran adalah kecacatan yang tidak kelihatan dan kurang disedari sekiranya berlaku dalam kalangan bayi dan kanak-kanak. Ketahui status pendengaran anak anda melalui ujian saringan pendengaran. Ujian saringan pendengaran boleh dilakukan untuk semua peringkat usia